Allahu 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 Allah Allahu Allah Jazakallahu khair wal arafa'i wa sayru ahlillah walil masyariq wal magharib kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Ke surat 8 kita jauhi. Tak Rumi 22. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala, adapun yang haram situ kan pada perempuan. Baik. Baik. Yang pertama baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Adapun yang haram pada perempuan yang berhadas besar itu 9 perkara. Yang pertama, sembahyang. Yang kata perempuan je, lelaki pun sama. Sembahyang tak boleh ketika berhadas besar. Jangan kata berhadas besar, berhadas kecil pun haram sembahyang, kecuali sembahyang hormat waktu. Jadi syarat sah solat ialah suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Baik, yang kedua ialah tawaf. Tawaf dalam mazhab Syafi'i mesti berwuduk. Kalau sa'i tak ada wuduk pun tak apa. Melontar tak ada wuduk pun tak apa. Kalau tawaf, ya. Itu kan macam dah baca Pertama, mendatangkan haid itu dia ada okey, bawa lagi. ada besar, ada 4 perkara. 9 baris dari atas. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala, adapun sebab hadas yang besar itu 4 perkara. Yang pertama, mendatang haid, iaitu yang diadatkan kepada orang perempuan sekurang-kurangnya sehari semalam tu sebanyaknya 15 hari. Sekurang-kurang haid perempuan sehari semalam. Maksud sehari semalam tu ialah nilaian 24 jam. Sebab sehari semalam 24 jam. Jadi kalau orang tu dia kitaran haid dia daripada 1, 2, 3, 4, 5 hari baru dapat nilaian 19 jam. Tapi hari-hari dia keluar. Hari pertama, kedua, ketiga semua ada keluar, tapi dia keluar berhenti. Dia keluar dia berhenti. Dia kira-kira baru 19 jam ataupun baru 23 jam, kurang 1 jam, belum dapat sekurang-kurang haid, maka dia kira dia adalah istihadah, walaupun dah 5 hari, walaupun dah 6 hari. Maka hendaklah dia tunggu lagi. Jika sekiranya ada datang, dia naqaq, maksudnya dia tunggu lagi, mungkin sebelum 15 hari itu akan dapat mencukupi nilaian 24 jam. Kalau dapat nilaian 24 jam, sekurang-kurang haid.
Bukan sebanyak, walaupun harinya banyak. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, iaitu keluarnya itu sampai 15 hari. Jadi adakah setiap hari itu keluarnya penuh? Kalau hari-hari keluar penuh 15 hari jalan dia. Qalu innalillah. Darah habis. Habislah darah dalam badan tu. Makna ada problem. Tapi maksudnya orang perempuan tahu bahawasanya masih ada lagi sebab tak ada tanda-tanda yang dia tu suci. Itu maksud dia. Dia habis. Jadi mengikut adat orang perempuan. Haid ni memang mengikut adat. Sebab tu orang Asia lain, orang Arab lain, orang orang putih lain. Tak sama. Dia adat dia orang, kebiasaan dia. Orang Arab sampai 15 hari tu biasa. Jadi orang macam sebab dia orang ni makan benda panas. Dia makan daging, al-kambing, al-unta semua. Jadi dia punya darah dia panas. Orang dia, perempuan dia macam lelaki. Setakat kita ni lambung dia. Naga dia kuat. Sebab tu pendekar dalam peperangan bersama dengan Nabi, ada orang perempuan. Dia punya keberanian, kehebatan dia dalam peperangan, orang ingatkan dia laki-laki, rupa dia perempuan. Baik, habis. Jadi Ustaz Hid dah cerita benda ni, kita lalu je lah. Ustaz Hid pula, Ustaz yang mengajar Hid. Narah Ustaz, apa lah. Baik, habis. Jadi dia kata adat. Jadi orang perempuan tahulah adat kebiasaan dia. Sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 15 hari dan malamnya. Dan kebanyakan orang perempuan itu, orang perempuan yang datang haid itu ialah 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dan berserta malamnya. Maknanya 7 hari 7 malam. Kadang-kadang dapat nilaian sekurang-kurang haid, kadang-kadang kebiasaan tak sampai 15 hari lah. Dan sekurang-kurang suci pula antara 2 haid, iaitu 15 hari. Lepas 15 hari datang lagi, lepas 15 hari datang lagi. Kadang-kadang berhimpun dalam sebulan tu 2 kali. Ni apa, darah apa ni? Jangan pelik. Maksudnya cukup nilaian dia memang sekurang-kurang haid tu 15 hari. Sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak suci daripada haid tu tak ada istirahat. Sebab ada orang perempuan daripada dia lahir sampai dia berkahwin tak pernah datang haid. Ada. Jadi biasanya tak subur lah. Dia tak subur. Kalau Allah nak bagi dia mengandung, boleh juga. Cuma ghalibnya yang tak ada haid ni tak subur. Lagi sebanyak-banyaknya tiada terhinggakan harinya. Baik. Yang kedua, haram. Yang sebabkan haram tu, sebabkan menanggung hadas besar tu, yang jadi hadas besar tu ialah nifas. Iaitu nifas ni darah yang keluar kemudian daripada beranak, sekurang-kurangnya sekejap mata, sekelip mata. Kalau dalam kitab lain kata satu lahzah. Lahzah tu 1 detik atau 1 titik lah. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari dan malamnya, sebanyak-banyak 60 hari 60 malam. Biasa 40 hari biasa. Jadi orang Asia, orang Melayu punya adat 44 hari Tapi tak boleh ikut adat tu. Kalau seminggu dah suci, wajiblah mandi, wajiblah solat. Jangan tunggu, aku tengah ni pantang 44 hari tak solat, sampai 44 hari tak solat. Padahal darah tu keluar sekejap je. Sehari dia katakan, besoknya dah kena solat, dah kena mandi kan? Tapi dia tak buat, berdosa. Wajib qada semua solat tu. Dan yang ketiga, dengan sebab wiladah, yakni beranak, jikalau guguran sekalipun, keguguran.
Jadi gugur ni macam mana? Dah ada anak dah, janin dah ada, tiba-tiba. Jadi yang kata gugur ni sebenarnya macam ni. Janin yang telah berusia 4 bulan, yang ni 120 hari, baru boleh kata keguguran. Tapi orang Melayu asal ada janin ni kira gugur lah. Tak? Asal ada janin ni kira gugur lah. Jadi kat situ beza dia. Kalau dah lepas 40 hari dia dah ada nyawa, 4 bulan, dia 4 bulan tu dia dah ada nyawa, 120 hari tu. Bila dah ada nyawa, dah ada gerak, maka ketika itu wajib menguruskan jenazah anak kecil yang dalam perut meninggal tu seperti orang dewasa. Mandikan dia, kapankan dia, solatkan dia dan tanamkan dia. Wajib. Kalau kurang daripada itu, belum ada nyawa, belum sampai 120 hari, belum ada nyawa, janin dah lengkap, maka boleh ditanam begitu saja, tanpa dimandikan, tanpa dikapankan, tapi harus ditanam dia. Kenapa? Kerana belum diiktibarkan sebagai makhluk yang hidup, sebagai manusia. Dia masih lagi janin, ketulan darah, daging, tapi belum jadi manusia. Walaupun dah bentuk semua dah ada. Jadi yang ni lah nilaian tengok anak tu. Jangan segumpal daging, gugur katanya, ada pergi kapan kan, dimandi kan, dia solat pula. Dia tanam kat sebelah kubur atuk dia. Ni kubur atuk dia, ni nenek dia duduk tengah-tengah. Kan? Sebenarnya tak perlu pun. Tapi biasalah, kita akan menghormati kan. Kita tanam jugalah supaya binatang tak makan dia. Daripada sudut fiqh harus je kita buang begitu je. Daripada sudut fiqh, bukan adab. Daripada sudut fiqh, janin yang belum ada roh, belum ada nyawa, dia harus begitu saja, dibuang begitu saja. Tapi segi adab tak bagus. Sebab manusia ni jasad dia dimuliakan Allah. Jadi kalau dah ada bentuk jasad, hendaklah kita tanam dia. Harus. Tapi hukum tanam tu harus, bukan wajib. Jadi orang tak faham, kadang gugur baru 2 bulan, baru 3 bulan, sibuk dia nak pergi kuburan kat kubur. Ya. Sebenarnya boleh je kalau ada atuk dia, family dia, dekat kaki, korek sikit, kubur tu taruh kat kaki. Kalau tak taruh boleh tak? Cuma orang nak kan benda tu. Tapi dia tak boleh ambil space orang. Sebab tu tanah wakaf, wah, dia pun ambil satu bahagian jadi macam kubur anak kecil. Haram tu. Sebab dia barang yang bukan wajib ditanam. Kita wajib jaga space orang. Jadi dia pergi tanam juga janin tu tadi. Dia dah ambil space untuk jenazah lain. Tanah wakaf, bukan tanah dia. Kalau tanah dia tak apa. Maka hukum dia tanam tu jadi haram. Kalau tak ganggu space tak apa. Antara 2 kubur, tengah-tengah dia buat, tak apa. Atau dekat kubur tu sendiri, tak apa. Kubur nenek dia ke, family dia ke. Tu kena hati-hati orang Melayu kan, ya, selalu. Ya. Kalau dia dah tanam kan, dia dah ambil sebahagian daripada tanah wakaf ya. Kalau dia lepas tu dia dah tahu kat mana dia. Dia tahu dia hukum. Sebelum dia tak tahu lah. Dia wajib kena bongkar balik. Ya. Dan kalau imam tahu, imam pun wajib bongkarkan. Siapa yang tahu kena bagi tahu, kena settlekan masalah. Tidak ada berdosa lah dia makan space orang. Tapi harus daripada sudut fiqh untuk buat helah. Helah lagi. Dia aku mati so kau tak nak sini. Bukan aku buat anak kau. Dah okay, aku action dia. Pasal dia nakkan sebelah-belah family ada orang macam tu kan. Jadi maksudnya dia chop dululah. Sebenarnya pada zahirnya, pada dasarnya tak boleh chop. Tu hak milik siapa? Tak boleh ambil. Tapi itulah helah dia. Masya Allah. Sebenarnya daripada sudut syar'i tak boleh. Pasal bukan jenazah, tak ada hak dia kat situ.
Ya? 4 bulan. Bukan? 120 hari ya? 30 hari, 1 bulan 30 hari. So kalau dia duduk meninggal tengah bulan, kita kira daripada hari dia tu, mana hari haid dia kadang bukan ikut awal bulan kan. Kita kira lah daripada hari kiraan 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Mana tahu? Doktor tahu, dia pandai. Dia tengok haid awak bila dia pandai kira tu. Biasanya tepat. Dia awak tak datang haid ni, okey ni dia tahu, dia kira-kira. Dia tahu bila pula kita beranak. 9 bulan tu bila. Biasanya hampir-hampir tepat lah biasanya. Jarang tak tepat, lebih ada. Kalau yang lepas 20 hari tu maknanya kena buat seperti orang dewasa kan. Maknanya kena ada nama lah. Ya, harus letak nama. Letak nama anak lah. Jadi kat batu nisan nak tulis nama dia. Dia tak ada nama kan. Dia sebenarnya demam. Itu yang hari dia kurang agresif. Dia cakap lebih kan lain. Ya, semua keluar, ingus semua keluar. Dengan cover. Qala musannif rahimahullah taala. Baik, lagi. Wiladah, keguguran sekalipun. Baik. Walaupun dia gugur, walaupun beranak keluar kat perut, dia dikira wiladah. Kalau tak keluar darah, maka habislah nifas dia. Kalau keluar darah, makna dia masih dalam nifas. Itu je. Makna wiladah pun menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Nifas, darah yang keluar selepas melahirkan itu juga menyebabkan dia wajib mandi. Dua perkara berhimpun pada orang perempuan tu. Tapi yang dia wajib buat, satu kali je mandi dia. Tak perlu mandi dua-dua. Yang operate lah. Bila dia operate, dah keluar anak dia, wajiblah mandi. Lepas tu tengok ada darah, tak ada nifas. Biasanya ada juga. Sebab darah nifas ni ialah darah yang terkumpul semasa haid. Semasa dia mengandung, dia asalnya darah haid. Bila perempuan tu mengandung, haid tu terkumpul. Bila dia beranak, dia akan keluar tu yang lama tu sampai 60 hari. Ada yang 40 hari, ada yang 30 hari, ada yang 10 hari, ada yang sikit je. Dia beku kat dalam perang, setitik je. Nanti bila dia lepas dia dah suci, tak berapa lama dia haid macam biasa balik lah. Haid yang pertama tu berketul-ketul lah. Dia tebal lah, dia warnanya gelap. Baik, habis. Yang keempatnya janazah. Janabah, jenazah. Terkejut jenazah. Aku pun kena mandi wajib. Jenazah memang kita wajib mandikan dia. Baik, yang keempat ni ialah janabah. Iaitu hasillah janabah itu dengan salah satu daripada dua sebab. Janabah tu. Yang pertama, janabah tu lah junub lah. Yang pertama, keluar mani dirinya. Janabah ni boleh berlaku dengan sebab keluar air mani. Jadi keluar air mani tu umum. Sama ada dengan jalan mimpi ke, dengan jalan sabun di bilik mandi ke, dan sebagainya. Dengan jalan menonton tahap apa ditonton terkeluar. Sama juga sebab jadi junub. Yang keduanya sebab jima. Jikalau ada ia jima itu pada faraj binatang sekalipun. Itu dia. Maksudnya yang kedua dengan sebab jima, walaupun tak keluar air mani sekalipun, janji hasyafah tu masuk ke dalam faraj, tak kira walaupun faraj kucing sekalipun atau ayam sekalipun. Ada orang sontot ayam nak bekerja. Kambing pun ada, disontotnya kambing. Hukumnya itu dia jadi junub. Pekerjaan dia memang haram, tapi dia telah berjunub ketika itu. Walaupun tak keluar air mani. Jadi macam mana nak iktibar tu? Mesti masuk tu melebihi had hasyafah. Kalau tak melebihi had hasyafah, tak wajib mandi. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala.
Tapi di dalam kitab ada yang menyebut di antara sebab mewajibkan mandi seseorang tu apabila bertemu dua khitan. Dua khitan, dua tempat sunat. Jadi sebenarnya yang dimasukkan oleh kitab itu jika sekiranya melepasi had hasyafah. Kalau tak melepasi had itu tak wajib mandi juga. Setakat belaga saja tidak mewajibkan mandi. Melainkan dia keluar air mani barulah. Adapun menyucikan hadas habis. Habis dah bab tu ya. Qala musannif ta'ala, adapun menyucikan hadas yang kecil itu dengan air jua, tiada dengan lainnya. Hadas kecil. Adapun menyucikan hadas yang kecil itu tiada, kata dia, dengan air jua, tiada dengan yang lainnya. Menyucikan hadas kecil iaitu berwudu, mestilah menggunakan air. Mana ada berwudu menggunakan tanah, itu kan wudu tu tayamum. Jadi itu maksud dia. Jangan gunakan bedak, jangan gunakan pasir, yang kena guna air sahaja. Itulah alat untuk mengangkat wudu. Mengambil wudu. Maka adapun tayamum itu tiada ia menyucikan hadas yang kecil. Maknanya dia tidak terangkat wudu, tetapi hanya mengharuskan ia akan sembahyang yang lainnya dan yang lainnya. Baik. Maksud dia tayamum ia adalah menggantikan wudu. Dia bukan berwudu. Tayamum tu bukan berwudu. Tayamum itu ialah ganti bagi berwudu. Kerana apa? Kerana nak mengharuskan bagi solat. Jadi dia ada syarat dia lah. Siapa yang boleh bertayamum tu? Orang yang tak boleh guna air kerana sakit kulit dia, dan orang yang tak ada jumpa air. Itu antara sebab-sebab diperbolehkan dia menggantikan berwudu itu dengan bertayamum. Jadi tayamum ialah mengangkat hadas. Mengangkat hadas kecil itu makna dengan maksud mengharuskan bagi solat, mengharuskan bagi kerjaan yang lain, itu baca Quran. Jadi adakah orang yang bertayamum itu telah berwudu? Belum. Dia bukan berwudu. Berwudu hanya menggunakan air. Habis. Bermula menyucikan hadas yang kecil itu dengan wudu. Tetapi jika diangkatkan hukum hadas yang besar itu, nescaya terangkatlah hukum hadas yang kecil. Memanglah nak bersuci daripada hadas kecil itu dengan berwudu. Tapi bagi orang yang mengangkat hadas besar, terangkatlah sekali hadas kecilnya. Dan tiadalah terangkat hadas yang besar itu sebab terangkat hukum hadas yang kecil. Kalau berwudu, hadas besar still ada lagi. Satu orang dia junub. Bila dia berjunub, dia malas nak mandi, maka sunat hukum dia mengambil wudu. Jadi dia bila mengambil air wudu, bermakna hadas kecilnya terangkat. Maknanya dia keadaan suci dari hadas kecil, tapi tidak suci daripada hadas besar. Bila tak suci pada hadas besar, tak boleh juga pegang Quran, tak boleh juga baca Quran. Cuma dia dapat pahala orang yang sedang suci daripada hadas kecil saja. Sebab tiada masuk hukum hadas yang besar itu kepada hukum hadas yang kecil. Maksudnya apa? Hadas kecil ialah hadas kecil, hadas besar ialah hadas besar. Tapi bila angkat hadas besar, terangkatlah hadas kecil. Bila angkat hadas kecil, tidak terangkat hadas besar. Jadi macam mana? Menurut Syekh Abdul Samad Palembang, dalam kitab dia Syiarus Salikin jilid 1, dia kata orang yang mengangkat hadas besar atau mandi wajib, terangkatlah hadas kecilnya sekaligus dengan syarat. Apa syarat dia? Tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu ketika mandi itu. Jadi orang kalau guna tangan, tapak tangan, memegang kemaluan dia untuk meratakan air, dia dah buat perkara yang membatalkan wudu. Jadi bagi Syekh Abdul Samad Palembang,
dan sebahagian ulama yang lain, dia ni kalau nak solat kena wajib ambil wuduk balik. Wuduknya tak terangkat dengan sebab telah buat pekerjaan yang membatalkan wuduk ketika mandi. Itu juga tengah mandi dikentut. Jadi takkan terangkat dia punya hadas kecil. Ini menurut pendapat Syekh Abdul Samad Palembang. Dan pendapat ini juga bersetuju oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama yang lain. Tapi kebanyakan ulama fiqh tidak mensyaratkan perkara tersebut. Asalkan orang itu sempurna saja mandi wajib, terangkatlah wuduk dia. Jadi tak perlu wuduk. Jadi mana kita nak pilih ni? Kalau jalan wara', jalan yang berhati-hati, jalan orang sufi, dia akan pilih pendapat Syekh Abdul Samad Palembang, pendapat Imam Ghazali. Lebih cermat, lebih baik. Sebab apa? Sebab dia lebih berhati-hati lah. Jadi kalau orang nak ambil jalan fiqah, mudah aja. Fiqah ni mudah, dia tak susah. Kita pegang adalah pendapat yang kata macam tu, seperti pendapat yang disebut di dalam kitab Bujairimi Iqna' dan juga kitab Melayu ni, kitab Idaman Penuntut jilid 1. Boleh pakai mana-mana. Qala musannif rahimallahu ta'ala lagi. Maka adapun tayamum itu tiada ia menyucikan hadas yang kecil, tapi mengharuskan ia akan sembahyang dan lain-lainnya. Bermula menyucikan hadas yang kecil itu dengan wuduk. Tetapi jika diangkatkan hukum hadas yang besar itu, nescaya terangkatlah hukum hadas yang kecil. Dan tiadalah terangkat hadas yang besar itu sebab terangkatnya hadas kecil. Yang kecil itu sebab tiada masuk hukum hadas yang besar itu kepada hukum hadas yang kecil. Habis. Dan bersalahan hukum. Apa hukum hadas yang kecil itu masuk ia kepada hukum hadas yang besar. Maknanya nak bagi tahu kalau bab hukum angkat hadas kecil, hadas besar tak terangkat. Bermula syarat wuduk. Ni syarat sah wuduk. Yakni syarat sah mengambil air sembahyang itu 7. Syarat sah mengambil air sembahyang itu 7 kata dia. 7 perkara. Yang pertama Islam. Ni kalau orang kafir ambil wuduk, tak sah wuduk dia. Jadi kalau orang itu nak masuk Islam, suruh dia masuk Islam dulu, kemudian suruh dia berwuduk. Yang kedua, memayyiz. Yakni sendiri boleh makan dan minum dan bersuci. Maknanya memayyiz ni ialah orang yang telah boleh berfikir. Memayyiz ni ialah anak-anak yang telah mampu berfikir, tahu beza mana baik, mana buruk, boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh bercebok sendiri, boleh bersuci, tahu syarat-syarat wuduk dan sebagainya. Walaupun belum usia balik. Jadi baru sah dia punya wuduk. Yang ketiganya dapat membezakan fardu dan sunat. Yang ni wuduk tu kena tahu mana fardu mana sunat. Jadi apa yang fardu pada wuduk tu ada 6 je. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga ialah basuh tangan hingga ke siku. Yang keempat ialah menyapu sedikit air atas kepala. Yang nombor 5 sekitar kaki hingga mata kaki tu. Mata kaki panggil apa? Pukul lagi. Dan yang keenamnya tertib. Mudah je kan? Jadi basuhan yang fardu ialah basuhan yang pertama. Basuhan kedua dan ketiga bukan fardu. Jadi yang perkara yang terkait dengan air mustakmal ialah air yang digunakan untuk membasuh anggota fardu satu dan pada basuhan yang pertama. Basuhan kedua, ketiga itu bukan air mustakmal, itu air mutlak. Boleh guna pakai untuk buat wuduk lagi. Faham tak kat sini?
Jadi ada orang ingat asal ambil Ismail yang terpercik tu semua jadi mustakmal. Tak mustakmal. Mustakmal bila yang telah digunakan untuk basuhan pertama anggota rukun saja, anggota fardu. Baik. Jadi kalau orang itu menggunakan gayung untuk berwuduk, dia kena berhati-hatilah. Dia tak boleh main celup. Macam filem Lion of the Desert. Dia nak ambil wuduk, sebut Lion of the Desert, dia pun desert dah. Ada. Test. Habis. Boleh. Filem Lion of the Desert, kan? Filem tu berkisah tentang Omar Mokhtar. Omar Mokhtar ni dia pejuang Libya kan dia? Libya kan? Pejuang mujahidin, yang mana mujahidin ni memenangi peperangan banyak dan susah orang kafir nak menangkap dia. Dan akhirnya dia pun syahid juga, digantung. Jadi dalam filem tu dilakukan oleh orang putih lah, orang Kristian sebenarnya, mengakukan watak dia, tapi dia berlakon dengan baik sekali. Cuma dalam bab wuduk yang ditonjolkan ketika dia di penjara tu, atau dekat kemah tu, masa kat kemah pun ada wuduk, masa kat penjara pun ada, itu tak menempati kekah, tak lulus, kerana dia celup tangan dia basuh. Jadi dia celup lagi, dah mustakmal. Air basuhan pertama tu masuk dekat gayung. Jadi kalau nak guna gayung, dia kena curah. Curah dekat tangan satu, basuh yang wajib je. Lepas tu curah lagi tangan. Dia tak boleh celup, jadi mustakmal. Lain kalau timbangan air tu lebih 2 kolah. Timbangan 2 kolah ni lebih, itu 12 tin minyak tanah. Tin minyak tanah tu yang besar tu, penuh air, buat 12 kali, itulah nilaian 2 kolah. Kalau bentuk tempat takungan air tu 4 segi tepat, 1 hasta setengah. Ni 1 hasta setengah. Dia punya panjang, lebar, dia punya lebar, dia punya dalam. Kalau 4 segi tepat, baru jadi 2 kolah. Kalau bulat, 1 tin drum tu, tong drum orang buat tar kan, penuh air baru kira 2 kolah. Ini kita kena kaji sendirilah, tapi itu yang ulama dah kaji. Jadi timbangan 2 kolah itu menyebabkan air mustahmal menjadi mutlak. Jadi kalau air mustahmal ni dikumpul sampai nilaian 2 kolah, dia jadi mutlak. Dan timbangan 2 kolah itu menyebabkan najis yang jatuh ke dalam dia, walaupun najis jatuh ke dalam dia, dia tetap suci, kecuali sampai merubah bau atau warna atau rasa. Selagi tak berubah nilaian itu, air itu masih lagi mutlak, walaupun ada tercicak dalam dia. Seeloknya buanglah tercicak. Kan, tercicak tak merubahkan sifat air. Tapi kalau dah banyak, 1 kilo dalam tu, memang jadi bukan najis lah. Itulah syarat dia. Dah habis. Baik, seterusnya yang ketiga dapat membezakan fardu dan sunat. Bab solat pun sama. Kalau orang tu tak tahu beza fardu dengan sunat, pun dia menyebabkan solatnya tidak sah.
Dia kena i'tiqad ataupun qasad bahawa di dalam solat itu ada yang fardu, ada yang sunat, baru sah solatnya. Tapi dia tak tahu mana dia. Dia cuma tahu ada fardu, ada sunat. Dan jangan sesekali dia anggap yang fardu itu sunat. Itu sah sembahyang. Sebab tu syarat sah sembahyang mengetahui kaifiat solat. Tak tahu kira tak sah. Baik, dan yang keempatnya, dengan air yang suci lagi menyucikan bagi yang lainnya, iaitu air mutlak. Kalau air, dulu kita belajar air kan, air yang suci lagi menyucikan tu takrif bagi air mutlak. Air yang suci pada dirinya tapi tak dapat menyucikan, itu panggil air mustakmal. Air yang suci dan juga air muqayyad, mustakmal dengan muqayyad, tu takrif dia. Air yang suci, air yang jatuh ke dalamnya najis, dia panggil air mutanajis. Air yang suci dan menyucikan tapi makruh digunakan, tu air musyammas. Tu ya. Habis. Air yang mutanajis, yakni tercampur dalam dia najis, kalau timbangannya sampai 2 kolah, dia jadi air mutlak dengan syarat tak hilang sifat bau, warna dan rasa. Kalau baunya bau tai, tak boleh. Tak boleh buat apa. Qala musannif rahimahullah alaih. Terus yang kelima, suci badan daripada hadas besar. Yang kelima, suci badan daripada hadas besar. Ni apa ni? Syarat sah wudu, syarat sah angkat wudu. Baik. Dalam kitab ini mensyaratkan orang yang nak angkat hadas kecil atau berwudu mesti suci daripada hadas besar. Padahal Nabi suruh dalam hadisnya, kalau orang itu lepas jima' dia tak mau mandi, hendaklah dia berwuduk, kata Nabi. Jadi apa function wuduk tu? Hanya dapat mengangkat hadas kecil, tapi tidak meluluskan hal-hal yang terkait dengan hadas besar. Tapi kebiasaan, semua perkara yang dilarang pada hadas besar tu juga dilarang pada hadas kecil. Jadi kalau mengikut murad pengarang ni, tak sah wuduk tu. Tapi sebab pendapat ulama yang lain, wuduknya sah. Makna kata lepas tu dia mandi wajib. Lepas dia mandi wajib, dia setelah wuduknya pun telah ada. Tapi cerita dia balik sama lah. Angkat ada besar, confirm dapat ada kecil. Kan? Jadi sebenarnya boleh saja kita kata berwuduk itu harus bagi orang yang sedang junub. Harus. Kerjaan tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Dia bukan sunnah, dan dia adalah sunnah, disunnahkan. Ya? Cuma dekat sini dia jadi syarat sah. Kalau kita tak mandi junub, ambil air sembahyang, tak sah air sembahyang tu, dia kata. Maknanya pengarang ni dia nak bagi tahu jangan nanti pegang Quran pula. Baca Quran pula, itu maksudnya. Ya, habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Yang keenam, tiada menegahkan air lalu kepada tempat sekalian yang fardu. Tidak ada satu perkara yang menegahkan air daripada sampai. Contohnya kalau orang itu ada letak gam dekat jari dia, kena pisau dia gam, jadi air tak sampai. Bila air tak sampai, tak boleh berwudu, kena buka gam tu dulu. Tapi dia sakit. Dia sakit macam mana? Nak solat juga, wajib juga dia berwuduk. Hendaklah dia berwuduk macam biasa, tak boleh juga. Sebab nak gantikan dengan tayamum dekat anggota yang tak sampai, tak boleh juga. Dalam hal ni mazhab Syafi'i,
Orang yang dua anggota ni luka ataupun bertampal, muka, tangan. Muka, tangan anggota wudu, dan muka, tangan juga adalah anggota tayamum. Ya. Baik. Dia memang nak solat, wajib solat. Dia cuma ada tampalan. Jadi boleh tak dia ambil wudu? Tak boleh. Tak sah. Boleh tak dia tayamum? Tak sah juga, sebab tak sampai debu suci pada kulit dia. Maka orang macam ni harus solat dalam keadaan tidak ada wudu, tapi solatnya nama solat hormat waktu. Kan orang operate mata tampak. Jadi sembahyang hormat waktu sampai dia baik tu, sampai dah boleh kena air, wajib qada. Kalau 10 hari dah qada solat. Solat hormat waktu buat juga, tak boleh tinggal. Tu kena faham. Tak sama kalau orang luka dekat kaki. Kaki dia luka, jadi dia tampal. Kaki anggota wuduk tapi bukan anggota tayamum. Kalau macam tu, dia ambil wuduk macam biasa, sampai pada kaki yang tak sampai kulit tadi tu, tak sampai air tadi tu, hendaklah dia bertayamum. Ganti bagi kulit yang tak kena air. Barulah wuduknya sempurna dan solatnya sah, tak perlu qada. Satu lagi kaedah, sebelum tampal, ambil wuduk dulu. Bila dah wuduk, baru tampal. Bila kita ambil air sembahyang nanti, kita hanya lalukan tempat yang boleh kena air. Yang dekat balutan atau simen tu, sunat disakui. Sunat. Tak sabun tak apa. Dan sahlah dia punya solat, tak perlu tayamum. Kenapa? Sebab sebelum dia balut, dalam keadaan dia suci. Sama hukum dia dengan orang pakai khuf. Stocking kulit tu, kasut kulit tu. Jadi dia sebelum pakai, hendaklah dia berwuduk. Nanti bila dia dah batal, dia ambil wuduk. Untuk basuhan kaki, dia cuma sapu dekat atas je, isyarat dia. Sapu air sikit, bukan ambil basuh kulit-kulit tu. Jadi hukumnya sah dia punya wuduk dan sah sembahyang dia, sebab dikira yang berbalut tu dalamnya masih suci. Baik, makin lama makin susah cakap ni. Ya. Tak ya. Isyarat sunat tu, sunat. Isyarat tu sunat. Yang penting dia ada wuduk lah sebelum dia tampal. Sebelum dia masuk hospital, masuk air kan. So dia punya jarum tu lepas tu dia tak. Baik. Jarum tak apa. Syarat dia tak mengalir dalam. Tapi dia ada macam tampalan. Sebab tu ambil wuduk dulu. Kita dah ambil wuduk, nurse pula pegang. Alah. Nurse pun kadang-kadang tak pakai, doktor pun kadang tak pakai gila. Malah dia pakai. Kalau operate pun pakai. Jadi jangan sampai itu. Nampak je nanti sekejap puan pakai sarung. Sebab saya ada wuduk. Kita cakap yang itu. Jadi kalau tak berwuduk, kena nak tayamum pun tak boleh, nak wuduk pun tak boleh. Solatlah macam tu. Solat lima waktu. Tak sah pun, sebab dah tampal lah sebelum wuduk. Wallahu a'lam. Lain? Tadi Ustaz yang tadi buka kaedah kan. Satu yang sebelum yang tayamum kan. Yang pertama. Anggota wuduk. Okey. Anggota wuduk dan anggota tayamum luka. Jadi ada tampalan. Kalau sebelum tampal kita wuduk dulu, maka lepas tampalan kita angkat kita ambil wuduk macam biasa. Tempat yang tak sampai air sebab tampalan tu sunat dilalukan air tu. Kalau tak boleh lalu air tak payah. Hanya kena basuh air kat mana tempat yang tak ada balutan. Dan wuduknya kira sempurna. Tak perlu tayamum. Tapi bagi orang yang dia tampal dulu baru nak wuduk, maka hendaklah dia basuh mana-mana yang sampai. Yang tak sampai tu ditampung dengan tayamum. Sebab anggota yang kena tampal tu anggota wuduk dan tayamum. Tak boleh. Boleh lah.
Kalau anggota yang tebal tu anggota wuduk dan dia juga anggota tayamum seperti tangan dengan muka, maka sembahyang je lah hormat waktu. Wuduk pun tak sah, tayamum pun tak sah. Kalau bukan anggota wuduk tayamum, maknanya dia kena ambil air sembahyang lah. Ya, contohnya kalau dia anggota wuduk tapi bukan tayamum, seperti kaki. Kaki dia ingat tak? Kaki dengan kepala. Kadang-kadang orang tutup kepala. Balut kan. Kalau balut kat sini, sini boleh. Janji kepala belakang ke, kiri, kanan ke boleh. Allah. Ya. Kalau dia sebelum balut kaki tu, mana dia ambil tu kan. Lepas dia dah balut dan sebab dia benda tu bertahan berapa lama sampai sehingga dia buka. Sehingga buka. Tak patah kentut. Walaupun dah kentut, kita wajib ambil wuduk juga nak solat. Hanya basuh tempat yang boleh kena air. Itulah kelebihan berwuduk dulu. Ini pembahasan ulama kontemporari, ulama moden. Fiqah mengharuskan macam tu lah. Kalau dulu-dulu perubatan dia mungkin lain sikit kan. Yang pakai simen 2 minggu. Wallahualam. Cikgu stop. Yang ketujuh, jangan ada i'tiqadkannya sunat salah satu daripada fardu wuduk yang 6 itu. Demikianlah syarat wuduk yang tersebut di dalam kitab fiqah. Jadi jangan yang fardu dikatakan sunat. I'tiqad di mana qasad. Dia kata basuh muka tu sunat, contoh je kan. Tak sah wuduk tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian adapun fardu wuduk itu 6 perkara akan datang. Ada soalan. Ni air kira penutup kan. Kalau nak mengaji pondok buka. Pondok sepanjang Ramadan ni bermula pada Ramadan yang keempat. Pelajar pondok semua datang, pelajar warga mas semua dah datang. Yang baru saya baca kitab lepas Zuhur pukul 2.30 sampai pukul 3.30. Lepas tu malam tak ada, malam kita tadarus. Jadi pagi pun ada, pagi kelas Quran lah. Jam 9 pagi tu sampai pukul 11. Tu ada kelas Quran, kelas tasmid, yalah, tajwid. Ustaz Nasir Al-Hafiz di pondok. Kalau lepas Zuhur saya kita banyak kita tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada, tajwid ada. Setiap hari. Setiap hari kecuali Jumaat Sabtu Ahad. Ustaz pun nak melepak ke. Jumaat Sabtu Ahad lain tak ada. Lain ada. InsyaAllah. Jadi di pondok Darul Taqwa, kalau hari biasa bukan Ramadan terbuka. Hari Ramadan pun terbuka, tapi hari-hari ada kuliah. Pagi, lepas Zuhur, lepas Maghrib. Kitab macam-macam. Ustaz pun, Habib pun ada, Habib Alizal Abidin ada, Habib Bagir ada, Habib Agil ada. Kemudian yang baru ni Habib Abdul Rahman ada. Banyak Habib mengajar pondok. Lepas raya nak follow boleh follow. Ya. Pondok Darul Muttaqin dekat Stadium Hanjipan. Dekat TS Madu. TS Madu tu pondoknya kedai. Dan sekarang tu baru Al-Muttaqin Cafe. Sebelum Tesco buat U-turn nak ada ke stadium. Sebelum traffic light stadium tu pandang kiri. Di Madu tu kedai saya. Saya sewakan pada BAT member. Dia orang buang kesian dia. Tuan tanah Kedaung dulu halau dia. Dia dulu kaki kata tuan tanah tu, anak tuan tanah nak ambil kedai tu. Lepas tu dia keluar kata hantar datang buat kat pondok lah. Tu buat kat pondok, alhamdulillah. Orang kata masyhur lah juga dia tu. Viral lah.
Rezeki dia kan. Datang. Siapa belum datang, jom. Bayar sendiri. Ada salam. Pondok ya, bangunan 2 tingkat warna hijau. Pagar pun warna hijau apa? Fluorescent. Kat situ kan. Projek dah juta dah tu. Projek Warga Emas tu pasal 2. Pasal 3 kami sini. Warga Emas dah siap dah duduk dah. Free. Belajar percuma, duduk kena bayar. Duduk sewa lah. 1 bulan RM175. Sewa rumah tu. Tapi kena duduk 2 orang. Dia tak boleh seorang. Makan sendiri boleh. Nak suruh kita masak, bayarlah. Sehari RM10. Pagi, petang, malam RM10 hari. Boleh. Datang register, duduk je. Jangan bawa lelaki. Untuk perempuan, Warga Emas perempuan. Kalau lelaki, Warga Emas lelaki asing lah. Syarat paling duduk paling pun 6 bulan ke atas. Ataupun orang yang datang nak belajar bulan Ramadan saja, boleh duduk situ. Boleh, tak ada masalah. Full time. Tapi dia setiap minggu cuti 3 hari 2 malam. Jumaat balik, Ahad malam mau sampai ada kelas. Jumaat pagi ada kelas. Lepas gelap duha tu free lah, baliklah. Tapi kena sampai hari Ahad asar. Pasal lepas maghrib Ahad tu ada kelas. Ya, tiap-tiap air biasa. Balik. Tak nak balik pun boleh. Boleh. Tapi kita bagilah dia pergi tengok anak, cucu, cicit, ayam, itik semua. Kambing semua nak tengok. Alhamdulillah, dan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Allahu